selamat sejahtera. Pada sesi BookTalk pada kali ini, saya akan berkongsikan sebuah buku yang bertajuk Honeybees of Borneo, Exploring the Center of Apis Diversity. Buku ini ditulis oleh Nicholas Koniger, Gudrun Koniger and Salim Tingge dan juga diterbitkan oleh Natural History Publication Borneo pada tahun 2010. Jadi buku ini berkenaan dengan kajian berkenaan dengan lebah yang terdapat di Borneo dan juga berkenaan dengan cara hidup koloni lebah ini, iaitu dari segi pembiakan, dari segi pembinaan koloni lebah dan juga jenis-jenis dan habitat-habitat lebah yang terdapat di Borneo. Jadi salah satu daripada lebah yang dikaji ialah lebah tualang ataupun secara saintifiknya dinamakan sebagai Apis dorsata. Jadi pengkaji-pengkaji ini mereka pergi ke salah satu kawasan yang terdapat di Sabah untuk mengkaji jenis-jenis lebah yang terdapat di sana dan cara hidup dan cara komunikasi lebah yang terdapat di Borneo. Jadi salah satu di dalam buku ini ada memaparkan pelbagai jenis info dan fakta menarik berkenaan dengan lebah lah, terutamanya lebah yang terdapat di Borneo. Jadi salah satunya ialah yang bagi saya agak menarik, iaitu berkenaan dengan cara-cara lebah berkomunikasi untuk mendapatkan sumber makanan. Biasanya kalau melalui buku ini saya ada baca lah. Biasanya lebah itu akan keluar ke satu kawasan tertentu dan sekiranya mereka menjumpai bekalan madu ataupun bekalan makanan, mereka akan kembali ke sarang dan cara mereka berkomunikasi ialah melalui tarian. Mereka ada tarian-tarian yang tersendiri yang ada dinyatakan dengan lebih lanjut dalam buku ini. Di dalam buku ini juga ada memaparkan cara-cara orang tempatan mendapatkan madu lebah tualang ataupun Apis dorsata. Jadi dekat sini ada pelbagai jenis ilustrasi lah, ilustrasi berkenaan dengan lebah, berkenaan dengan cara-cara lebah untuk berkomunikasi, berkenaan dengan cara untuk membiakkan ataupun kita namakan sebagai beekeeping, cara tradisional dan juga cara moden yang dilakukan oleh penduduk di Pulau Borneo. Di sini ada dinyatakan jugalah bagaimana orang-orang tempatan mendapatkan sumber-sumber madu tersebut dan juga cara-cara ataupun tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi ataupun memastikan bekalan madu ini tidak terjejas oleh pengumpulan hasil-hasil madu yang berleluasa. Di sini juga ada dinyatakanlah bagaimana ataupun jenis-jenis koloni ataupun sarang koloni lebah-lebah ini. Seperti yang kita sedia maklum, lebah ini berperanan sebagai ejen penerimaan yang memastikan rantaian makanan kita sentiasa mencukupi. Sama juga fungsinya seperti kelulut ataupun rama-rama ataupun lain-lain ejen penerimaan. Jadi ia menyumbangkan pada pembiakan sesuatu tumbuhan tersebutlah untuk terus kekal sebagai sumber makanan manusia. Jadi kemusnahan hutan ataupun kemusnahan kepada sarang-sarang lebah ini akan mengurangkan populasi mereka dan juga mungkin ataupun berkemungkinan besar akan menjejaskan ekologi alam sekitar yang terdapat di persekitaran kita. Jadi kiranya menjadi tanggungjawab kita jugalah untuk memastikan alam sekitar kita dalam keadaan yang terjaga. Dari buku ini mengandungi pelbagai ilustrasi lah yang menarik yang boleh kita jadikan panduan. Sekiranya anda berminat menjadi seorang penternak ataupun beekeepers, buku ini sangat sesuai lah. Kerana dia ada menyediakan contoh-contoh hive ataupun beehive yang seorang pengusaha itu boleh sediakan. Jadi di sini juga ada menyatakanlah beberapa isu komersial pasaran madu lebah Asia yang mana bersaing juga dengan madu lebah di kawasan lain seperti benua Eropah dan Amerika. Jadi dekat sini ada nyatakanlah isu-isu importation of Apis mellifera to Borneo, di mana kita ataupun pasaran kita lebih mengimport madu-madu dari negara lain, tetapi kita tidak menggunakan ataupun kita tidak mengkomersialkan
madu kita ke negara lain. Di sini kita ada nyatakanlah ada pelbagai jenis ataupun pelbagai cara-cara untuk menjadi beekeepers lah. Dekat sini ada pelbagai ilustrasi dan ada pelbagai gambar yang menunjukkan orang yang dah mula untuk mengusahakan ternakan lebah madu ini. Di samping itu ada dinyatakan jugalah dalam buku ini ada beberapa jenis ancaman yang dapat merosakkan koloni lebah. Antaranya ialah parasit dan juga pemangsa. Contohnya pemangsa ialah burung madu ataupun pemangsa beruang. Di sini ada menunjukkanlah bagaimana lebah ini mempertahankan koloni mereka daripada ancaman-ancaman pemangsa dan parasit ini. Dan juga di sini ada beberapa gambar menarik lah. Contoh yang saya dapat di sini ialah penulis mendemonstrasikan saiz sarang lebah Apis dorsata ataupun lebah tualang. Yang apa yang kita dapat lihat di sini, sarang lebah tualang itu sangat besar sampai menyamai saiz ketinggian seorang manusia normal. Betapa besarnya sarang lebah itu pada satu masa mereka dapat membina koloni yang sangat besar. Salah satu info menarik yang terdapat dalam buku ini juga menyatakan dalam satu koloni lebah itu hanya ada satu ratu. Pengikut ataupun lebah pekerja ini hanya akan bersarang mengikut ratu yang mereka ada. Sekiranya ratu itu melahirkan ataupun membiakkan satu lagi ratu yang ada itu akan berhijrah dan lebah pekerja akan berpecah dan mengikut ratu yang seterusnya. Begitulah cara-cara pembiakan dan perkembangan koloni-koloni lebah ini. Itu sahaja yang saya kongsikan berkenaan dengan buku ini. Buku ini boleh didapati di Pustaka Negeri Sarawak Kuching. Dan sekiranya anda ingin meminjam buku ini, anda boleh menggunakan perkhidmatan yang disediakan kami sama ada secara walk-in ataupun anda juga boleh menggunakan perkhidmatan book bag yang kami sediakan, di mana anda hanya perlu menghubungi pustakawan rujukan kami di talian 013-804-4220, kongsikan maklumat buku anda dan kami akan mendapatkan buku dan hantar buku itu terus ke rumah anda. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di lain sesi. Bye!